the PowerPoint or anything like that, you just let me know, okay? So I will start here. Okay. Can you see the PowerPoint? Just let me know. Okay, give me feedback. Okay, let's just take a look. Permohonan matrikulasi out of Yes. okay. Can Can you see. off your mic when I ask for response and only on your mic? Okay. So pagi ini, selamat pagi semua. Hari ini kita merupakan CV Bengkel Perancangan Kerjaya Lepasan SPM episod 1. Episod 1 ini kita akan berbincang tentang permohonan matrikulasi ya, ambilan 2021. Jadi pastikan anda isikan kehadiran di Google Link. Lepas tu sediakan alat tulis dan kertas. Beri perhatian sepenuhnya semasa program dijalankan dan tanya soalan jikalau perlu. Slot untuk pagi ini saya nak fokus lebih banyak kepada soalan-soalan daripada kalangan anda. So untuk permohonan ke program matrikulasi kan, okay? Tahun ini permohonannya adalah percuma, okay? Dan jangan lupa kamu punya permohonan kan bermula daripada 15 Mac sehingga 15 April. Okay, 15 April ya. So tarikh akhir adalah 15 April. Jangan tunggu sampai akhir baru kamu nak buat permohonan. Okay. So lepas tu jap. Okay. Sorry. Okay. Kenapa saya asyik ada dengar? Okay, saya admit orang dulu. Okay, kawan kamu dulu. Okay. Okay. Dekat sini kan, kita tengok untuk tahun ini ada perubahan dalam permohonan program matrikulasi. Okay, mereka memberi tawaran biasanya pada kebiasaan kamu tengok dekat sini, saya tunjuk dulu. Okay, kamu tengok dekat sini ya. Okay, jurusan yang ditawarkan adalah jurusan sains, hayat, physical, sains komputer. Okay, jurusan kejuruteraan. Okay, jurusan perakaunan. Tahun ini adalah special sedikit sebab tahun ini kita ada jurusan perakaunan dan perakaunan profesional. Okay, nanti saya akan terangkan apa bezanya di sini. Okay, so pagi ini beberapa benda tak banyak sebab saya punya keutamaan nak berikan kepada sesi soal jawab. Jadi kita akan tengok tajuk pertama tentang matrikulasi, yang kedua adalah tentang borang online, yang ketiga adalah jurusan matrikulasi, yang keempat adalah kebaikan. Apakah keistimewaan kalau kenapa ramai sangat berebut-rebut kebaikan nak masuk matrikulasi. Okey, kita tengok kepada yang ini dulu. Topik pertama adalah tentang matrikulasi ya. Matrikulasi ini, okey, kalau kamu tengok, okey, matrikulasi ini kita seluruh negara, hampir setiap negeri ada college matrikulasi masing-masing. So di Negeri Sembilan matrikulasi adalah di Kuala Pilah kalau tak silap. Okay, so kita akan tengok kepada yang ini dulu. Okay, saya nak buka website ini, saya harap dapat ya. Okay, wait, let me just, I don't know whether I can or not. I hope I can. Okay, kita tengok kepada website ini. Saya share dulu. Sekejap Okay. Bolehkah kamu nampak website Kementerian Pendidikan Malaysia? Can you see it? Teacher can see the slide only. You see the slide lah. You didn't see the website lah. Yeah, I can't see the website. Okay, good. Thank you for responding. Welcome. Yeah. Let me just get back to this first. I share with you the website. I don't know whether I can share with you the website or not. Okay, let me just drag it out.
Wait, let me just, that's why okay. Okay, I can. Okay, I think now you will be able to see the website. Yeah. Okay, so now you take a look at the website. Okay, this is the website. Okay, the link that I'm going to share with you later on in your group. Okay, so all these relevant features are about your matriculation. Okay, if you think you want to know more about matriculation, okay, actually what is matriculation? Apakah itu matrikulasi? You tengok bahagian matrikulasi ada visi, ada misi, okay, ada objektif, ada fungsi, ada piagam, ada struktur lah dan sebagainya. Okay, ini secara umum saja dan pengenalan. Okay, tadi saya dah letak. Lepas tu dalam sini nanti saya akan tunjuk. Okay, so ini adalah permohonan, tempat permohonan bagi pelajar-pelajar yang SPM 2020, anda akan mohon melalui website ini. Okay, dan what is matrikulasi? Kenapa adanya matrikulasi? Okay, so saya terangkan dekat sini sekejap. Saya stop share dulu. Okay, so kita tengok balik kepada slide. Okay, so saya nak terangkan sedikit. Adakah sekejap? Okay, let me just, I really very not familiar. I'm very, very sorry about that. Okay, let me just tell you something about matriculasi. The idea for matriculasi first. I want you to get the idea. Okay, after your SPM, right? Can you see my slide and my writing? Give me a feedback. No, Huh? No. No. You haven't said. Oh, okay. My current tab is what? What did you see? I mean, teacher, you haven't share screen. Oh, okay. Can you see it now? Yeah. Can you see my screen and my writing? SPM, yeah, I can see. Yeah, okay, good. Okay, now let me give you an idea of what is matrikulasi. When I terangkan the SPM, right? Okay, wait. Okay, SPM, right? After your SPM, you will need, some of you will choose to do pra-university. Apa maksudnya pra-university? Pra-university, okay, adalah di mana anda masih macam tingkatan 4 dengan tingkatan 5, anda study aliran sains ataupun kemanusiaan. Kalau kamu berada di kelas 5 UM kan, kamu adalah aliran sains. Kalau kamu berada di 5 UKM, 5 USM, 5 UPM, tak kira lah kelas yang lain-lain kan, kamu berada di aliran kemanusiaan. So, ini adalah masa sebelum kamu pergi ke SPM. Kamu belajar segala-galanya di sains dan juga di UKM. UKM, kamu belajar moral lah, bahasa Inggeris, BM dan sebagainya. Okay, lepas SPM, strategi pula. Laluan yang pertama adalah kepada mereka yang pilih pra-university. Apa maksudnya pra-university? Pra-university menyediakan anda masuk ke peringkat ijazah. Ijazah ini adalah degree. Okay? Dengan simple kata, menyediakan kamu naik ke university. Okay? So, pra-university ada banyak. Okay? Ada banyak. Di peringkat ada 2.
caranya. Satu, kerajaan punya pra-university. Satu adalah swasta punya pra-university. Kalau kerajaan punya pra-university, nombor satu adalah program asasi. Nombor dua adalah STPM ataupun kita panggil sebagai tingkatan 6. Nombor tiga adalah kamu punya matrikulasi. Sekarang dapat idea. Okay. Jadi untuk pra-university swasta kan ada apa? Ada A level. Contoh ini semuanya kamu boleh belajar di IPTS. Dan negara-negara yang berbeza, mereka ada nama-nama yang berbeza. So A level adalah UK punya, di England punya. Okay? Tapi seluruh dunia menerima A level lah. Okay. So lepas kamu habis pra-university kan, apa yang akan berlaku atas anda? Anda akan pergi terus ke program degree, ijazah. So persediaan di sini, okay, adalah menyediakan kamu pergi ke ijazah punya. Oh, bukan diploma apa-apa. Kamu juga boleh pergi ke diploma. Okay, tetapi matlamat yang akhir sebenarnya untuk matrikulasi adalah kamu dari pra-university kerajaan, kamu naik matrikulasi, lepas tu kamu naik ke peringkat ijazah untuk 4 tahun, 3 tahun ataupun 5 tahun bergantung kepada kursus. Okey. Di sini anda boleh faham ke apa yang saya nak terangkan di sini? Can you understand what I'm trying to tell you about this one? This one that I draw for you. Give me a feedback. Give me some feedback. Tell me, because I don't know whether you are listening or not. Sometimes. Okay. Okay. Now, then kenapa itu? Okay. Let's just take a look at the next slide. Okay, I memperkenalkan matrikulasi kepada anda already. So, borang online ya, sekarang tak ada borang secara hard copy. Semuanya anda kena buat secara online. So, dalam tadi saya ada tunjukkan, okay, website yang terus masuk ke permohonan ini kan. Dan permohonan ini hanya terbuka kepada pelajar-pelajar SPM 2020. Dan dalam itu ada satu YouTube, okay, yang kamu wajib untuk tontoni. Okay, YouTube saya dah letak dekat sini. Okay, sekejap Okay, YouTube saya memang sudah letak dekat sini. Okay, you akan tengok dekat sini ya. Saya memang dah letak dekat sini. Okay, sebab yang itu akan ambil masa sedikit. Kamu boleh tontoni sendiri. Okay, so dah lepas tontonnya, baru kamu pergi ke website untuk masuk dan sebagainya. Untuk create ID dan kemudiannya kamu akan masuk. Dan sila pastikan, okay, jangan lupa ya, sila pastikan, okay, nombor satu, maklumat yang anda isi itu adalah benar. Terutamanya kamu punya pendapatan ibu bapa. Okey, atau pendapatan keluarga. Jangan lupa ya, maklumat kena benar. Kan maklumat yang tak benar nanti mereka akan reject. Okey. Nombor dua, masa kamu pilih jurusan, dalam tu kan ada pilih jurusan, pemilihan jurusan Okey, pemilihan jurusan. Nanti saya akan sebut. Okey. Pemilihan jurusan adalah paling penting. Nanti saya akan terangkan kenapa pemilihan jurusan. Okay, so next we take a look at jurusan matrikulasi ya. Okay, so untuk tahun ini ya,
Jurusan matrikulasi ini ada bahagikan kepada 3 yang utama di sini. Okey, 3 yang utama di sini. Okey. 1 adalah jurusan sains, 2 adalah jurusan kejuruteraan, 3 adalah jurusan perakaunan. So, you akan nampak jurusan sains ini ada jurusan hayat, sains hayat, sains fizikal dengan sains komputer. Jurusan kejuruteraan ada beberapa dekat sini, mechanical, elektrik dan elektronik, awam, kejuruteraan asas. Okay. Jurusan perakaunan ada 2. 1 itu adalah perakaunan, nombor 2 adalah perakaunan profesional. Okay. Sekarang ni saya nak terangkan apabila untuk kamu punya faktor pertimbangan macam mana saya nak pilih jurusan. Nombor 1, sentiasa kalau kamu berada di dia ada syarat-syarat yang tertentu. Dia ada syarat-syarat yang tertentu. Nombor 1, nanti saya akan tunjukkan syarat-syaratnya. Anda kena pastikan kamu penuhi syarat khas, ataupun syarat kelayakan memohon. Contohnya dia kata, anda boleh mohon apabila anda ada ambil mata pelajaran matematik tambahan. Kalau kamu ada, baru kamu fokus dalam pilihan khusus berkenaan, jurusan berkenaan. Kalau tak ada, jangan main tikam ya. Borang ini bukan untuk anda main tikam. Nombor 2, ini yang basic punya. Kalau kamu pilih benda-benda yang tak layak kan, memang kamu tak akan dipertimbangkan langsung. Borang kamu akan terus keluar punya. So, sekarang ni yang ini adalah basic, kamu tahu punya. Nombor 2, cikgu, saya punya syarat semuanya ada. Saya pilih jurusan apa? Itu soalan yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat penting. Contoh ada 2 senario. Kamu sekarang ni adalah sains. Minta maaf. Kamu sekarang ni adalah sains. Dan kamu adalah kemanusiaan. Soalan yang selalu timbul adalah, cikgu, saya sains. Boleh tak saya sekarang ni, saya tak minat sains. Boleh tak saya mohon minta untuk jurusan perakaunan? Ya. Selagi kamu ada mata pelajaran yang dikata yang selagi kamu ada selagi kamu ada selagi kamu penuhi syarat kelayakan, kamu boleh tukar. Tak ada paksa. Soalan yang kedua yang biasanya orang tanya, ini adalah A, B. Cikgu, jurusan sains. Ada sains hayat dan sains fizikal. Cikgu, saya nak pilih mana satu? Sains hayat lebih kepada biologi. Sains fizikal lebih kepada fizik. So sains hayat dengan sains fizikal ini, cikgu, saya biologi pun ada ambil, fizik pun ada ambil. Jadi apa yang saya perlu pertimbangkan? Nombor 1, minat. You lebih minat biologi ataupun fizik? Tanya. Nombor 2, mata pelajaran mana yang you paling baik? Paling best sekali. Masa dalam kamu punya ujian kan? Mana satu yang selalu kamu dapat skor yang lebih tinggi?
Okay, kalau kamu punya skor dalam fizik adalah lebih tinggi, kamu senang nak faham apa yang cikgu fizik ajar, kamu senang hafal, senang faham, boleh aplikasikan fizik lebih cepat daripada biologi, kamu boleh fikirkan untuk sains, jurusan sains fizikal. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3. Yang paling penting adalah apakah kamu punya future plan. Okay, contohnya kerjaya yang anda ingin ceburi, bidang kerjaya. Bidang. Maksudnya bidang tu apa? Contohnya, cikgu, saya minat dengan bidang perubatan. So, adakah saya mohon kepada jurusan sains fizikal? Okay, kamu bukan mohon jurusan sains fizikal ya. Kamu kena fokus dengan sains hayat. Okay. So, ini yang perlu di-highlightkan sebab selalu ada ramai orang yang silap sains hayat dengan sains fizikal. Okay. Soalan yang seterusnya adalah, okay, biasanya ada tentang sains, nanti saya akan terangkan tentang kemanusiaan ya. Okay. Sini ya. Okay. C. Okay. Cikgu, saya nak belajar sains. Okay. Tapi saya tak boleh buat keputusan. Saya biologi pun minat, fizik pun minat, biologi pun A, fizik pun A, contoh So cikgu, macam mana untuk pemilihan tu? Kalau macam itu, kalau katakan you punya bio dan fizik, dua-dua pun kamu suka. Kalau macam itu, kamu boleh fokus dengan sains hayat dulu. Okay? D. Cikgu, sekarang ni saya ambil sains hayat. Okay, lepas saya habis sains hayat jurusan sains hayat, masa akan datang, boleh tak saya mohon ijazah kejuruteraan? Okay, kalau macam tu, ya, boleh. Cikgu, saya dah belajar biologi. Okay, sains hayat. Cikgu, saya masih boleh mohon ijazah dalam bidang kaunseling tak? Boleh. So maksudnya, kalau kamu tengok dekat sains hayat boleh pergi banyak tempat. Okay? Okay? So tak ada masalah untuk kamu pergi tempat-tempat lain. Tetapi kamu kena ingat sentiasa ikut keupayaan. Mana subjek, bukan glamour. Bukan sebab biologi, okay, kalau kamu sebut sains, wah, orang akan kagum you, rasa you science stream, bukannya. Peringkat tingkatan 4 sampai seterusnya adalah kamu pilih mata pelajaran yang memang ikut kekuatan anda. Maksudnya, cikgu, saya terror dalam lukisan. Pergi ambil design. Cikgu, saya memang terror dalam menari. Saya suka tarian-tarian tradisional. Pergi ambil performance. Ikut kekuatan anda. Bukan ikut glamour. Okay? Ikut glamour, ikut orang, ikut pakwa, ikut makwa, dan ikut kehendak ibu bapa. Bincang dengan ibu bapa, apakah anda planning? Okay. Dalam bidang kemanusiaan, cikgu, tengok, saya suka pengurusan perniagaan. Saya nak buat bisnes. Saya tak minat dengan akaun pun. Cikgu, boleh saya boleh mohon untuk matrikulasi ke? Boleh. Okey, sini kan ada jurusan perakaunan, betul? Ada perakaunan dengan perakaunan profesional. Apa bezanya antara dua benda ini ya? Perakaunan dengan perakaunan profesional, perakaunan kalau kamu ikuti jurusan matrikulasi perakaunan, masa nanti kamu naik ke ijazah, kamu masih boleh pilih benda yang lain. Contohnya kamu nak buat bisnes, okay?
kamu nak benda-benda lain kan, kamu memang boleh tau untuk perakaunan. Perakaunan profesional hanya untuk mereka yang nak dapatkan chartered accountant. Apa itu chartered accountant? Okay. So, saya tulis dekat sini ya. Okay. Nombor 1, kalau kamu ambil perakaunan, okay, lepas itu kamu boleh pergi ke tempat ijazah yang lain tau. Contohnya perniagaan, contohnya ekonomi, contohnya SRT, semuanya ada. Boleh. Okay. Ini boleh. Okay. B. Okay. Account professional. Okay. Ini hanya untuk anda jadi accountant. Khas untuk accountant. So, accountant ini adalah peringkat yang diiktiraf peringkat antarabangsa. Internationally recognized. Di luar di IPTS juga ada ACCA. Tetapi mereka kena bayar mungkin 30,000. Okay. 30,000 sekurang-kurangnya untuk ini. Dan di matrikulasi sebenarnya adalah lebih kurang percuma. Dan hanya bayar untuk yuran biasa-biasanya. Okay. So dekat sini ada sebarang soalan yang kamu nak tanya. Tolong bagi responnya. Ada sebarang soalan kamu nak tanya tentang jurusan matrikulasi. Ada tak? Cikgu. Ada tak siapa-siapa nak tanya soalan? Sekejap I tengok balik. Okey. Ada tak siapa-siapa nak tanya tentang jurusan? Cikgu. Yes. Okey, kamu tanya. Cikgu. Kamu tanya. Saya boleh dengar. Sebab kita punya sekolah tak ada, dia tak bagi admit kan untuk pelajar account. So boleh masuk tak cikgu? Boleh. 5 UKM tak ada matematik tambahan kan, betul tak? Tak ada. Kamu boleh mohon jurusan perakaunan. Okey. Kan tadi saya katakan jurusan perakaunan ada 2 kan. Satu jurusan perakaunan profesional, satu jurusan perakaunan. So you pilih jurusan perakaunan. Okey. Dalam borang itu. Dan untuk 5 UKM, 5 USM dan 5 UPM, okay, anda hanya boleh mohon jurusan perakaunan atau jurusan perakaunan profesional sahaja. Anda tak boleh pilih sains hayat, jurusan sains dan jurusan kejuruteraan. Okay? Ada soalan lagi tentang jurusan ini? Teacher. Yes. Teacher. Okay. So Misha wants to know, right? She says, cikgu, sains hayat lebih susah atau sains fizikal? Oh, semua susah. Okay. You how to say if you like, okay, now when you got girlfriend, boyfriend, when you love someone, whatever they ask you to do, you enjoy yourself, doing that thing, you enjoy, you like the thing, even though your teacher give you a lot of homework, give you a lot of calculation, give you a lot of Google Meet and things like that, because you like that subject, okay, you do a lot of effort, So that is one of the thing that you need to give concern in, That's number 1. Number 2, if you tell me that if you say that cikgu, sains hayat lebih susah ataupun sains fizikal lebih susah, sebenarnya jurusan yang kamu tengok tadi jurusan sains, jurusan kejuruteraan dengan jurusan perakaunan, tiga-tiga ini susah. Why? Because kamu kena habiskan syllabus dalam 1 tahun. Kamu akan berada di dalam college, kamu akan tinggal di dalam college sepenuh masa.
Okay, melainkan masa-masa tertentu baru anda dibenarkan balik. Dan kamu akan belajar dari pagi sampai petang macam orang yang kerja sepenuh masa, full time working. 8, you go to your college, you got lecture hall, macam college lah, college biasa. Okay, you go to your class, and then your lecturer will give you a lot of homework, and then night time you need to do revision, blah 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 blah. So if you ask me, my question is, which one you prefer the most? Because it's like boyfriend girlfriend. If you love that somebody, you are willing to do anything for that person. So same goes to your subject, you know. If you like that subject, you do everything for that subject. So your question, go back to just now. Okay, I show you the slide again. This one that I previously mentioned. Okay, this one. Okay. Which one that I mentioned? Okay, this one, okay, from the current slide, okay. So these two things here, the kemanusiaan and also this science thing here, okay. So ask yourself, what is your cita-cita? Which subject you can do better? If you always, let's say you always fail your physics, you always fail your biology, and when you go to physics class, you always fall asleep, and then you don't like people to talk about calculation. Okay, so science Hayat and science physical is not suit for you. Why you want to force yourself even after Form 5 to do something that cannot give you satisfaction? Tak boleh puaskan kamu. Kamu sentiasa rasa kecewa, kamu sentiasa rasa putus asa. Kenapa perlu macam itu? Tak perlu. Kamu pilih benda yang kamu sangat bagus. Kalau kamu berada dalam bidang sains, okay, kamu rasa kamu tak boleh nak ikut, pilihlah kemanusiaan. Banyak benda yang berkaitan, yang interesting. Life is interesting. Life is wonderful. Life is not about science and kemanusiaan only. So again, conclusion, number 1, ask yourself, what is your cita-cita? Number 2, apakah minat anda? Number 3, apakah kekuatan anda? Kamu sudah belajar selama 11 tahun tau. 6 tahun di sekolah rendah, 5 tahun di sekolah menengah. Anda memang kenali diri. Kenali diri maksudnya kamu tahu kamu minat dengan nombor, dengan kerja tangan, dengan seni, dengan tarian ataupun dengan nyanyian. Kamu tahu kamu punya kekuatan di mana. Hanya kamu takut buat pilihan yang salah. Okay? Tak ada pilihan betul salah. Ada satu benda yang kamu prinsip kena ingat. Kalau kamu pilih benda yang kamu bagus, kamu boleh buat terbaik. Jangan pandang rendah kepada orang yang suka masak. Dia mungkin nanti lain kali dalam 30 tahun dia jadi chef yang terkenal di dunia. Chef dunia. Chef masak. Kamu akan fikir yang gerai-gerai di tepi jalan. Mana you tahu? Gerai-gerai di bawah pokok Char Kway Teow di Seremban. Okay, you tahu mereka punya itu keuntungan dalam bisnes mereka berapa? Jauh lebih tinggi daripada seorang cikgu. So don't label and don't label the job and don't label certain things. Okay, so let's just answer another question. Misha also tanya, science computer pekerjaan mostly ialah IT. Okay, science computer punya pekerjaan adalah dalam programming language. Okay, so maksudnya apa? Maksudnya, kenapa hari ini kita boleh guna Word? Kenapa hari ini kamu ada PowerPoint? Okay, semua ini mereka gunakan programming language untuk tulis software itu. Science computer lebih kepada matematik. Calculation kena sangat bagus. Bukan matematik modern my dear. Matematik tambahan.
Okay, so next question. Okay. Ada soalan yang berkaitan dengan jurusan lagi yang kamu nak tanya? Kalau tak, saya akan sambung dengan yang seterusnya. Kita tengok ya. Okay, dalam di sini, dalam website sebenarnya sudah ada ini. So, you akan tengok syarat am dan syarat minimum untuk jurusan sains ya. BMC, saya baca sepintas lalu walaupun mungkin ada di kalangan anda sudah tahu. Okay, untuk jurusan sains BMC, BIC, matematik B, boy, sejarah lulus maksudnya minimum E, matematik tambahan kena C, fizik atau biologi adalah C, kimia C. So semua ini tengok dulu dari tingkatan 4 lagi ya, bagi batch 2020 ya. Dari tingkatan 4 lagi saya dah sebut, kamu kena ada C, maintain sekurang-kurangnya C. Okay, so ini adalah syarat am dan syarat minimum. Jurusan perakaunan ya, kita tengok di sini BMC, BIC, matematik C, sejarah lulus, okay, mana-mana 3 mata pelajaran C. Okay, so maksudnya 5 UPM pun boleh mohon matrikulasi tau. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, mana-mana pelajar sekarang mereka boleh mohon untuk jurusan perakaunan. So ini adalah berita yang sangat-sangat baik. Dan syarat-syaratnya ada di bawah sinilah. Okay, kamu boleh baca di website. Nanti saya akan berikan dalam website. Okay, jurusan kejuruteraan ya, BMC, BIC, matematik boy, sejarah lulus, matematik tambahan C, fizik C, kimia, tengok dia tak ada apa-apa pun. Dia kata kimia kalau dapat E pun tak apa. Okay, then mana-mana satu mata pelajaran dapat C. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 C. Okay, 1 E. Okay, so jurusan sains yang biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 C. Okay, so tengok jurusan perakaunan profesional ya, dia perlukan BMC, bahasa Inggeris A-, bahasa Inggeris A-, matematik A, sejarah lulus, matematik tambahan C, okay, mana-mana 3 mata pelajaran A. Okay, so ini sedikit sebanyak tentang apakah siapakah yang boleh mohon untuk jurusan yang mana satu daripada 4 ini. Okay, next. Okay, cikgu, kenapa nak masuk matrik? Baik saya pergi ke kolej swasta ataupun baik saya pergi ke universiti ke swasta ke dan sebagainya. Okay, so kelebihannya ada di sini lah. Okay, nombor 1 adalah dia adalah 1 tahun pengajian. Okay, 1 tahun pengajian. Okay, ini akan mempercepatkan kalau kamu berada di tingkatan 6 memerlukan lebih kurang 1 tahun 3 semester. So 1,5 tahun. Okay, kurikulum digubal oleh Universiti Awam. Okay, anda kena ingat ya, matrikulasi dia punya tujuan utama adalah supaya kamu boleh masuk terus ke Universiti Awam. Universiti Awam maksudnya apa? Universiti Awam maksudnya universiti kerajaan di Malaysia. Contohnya Universiti Kebangsaan Malaysia yang dekat-dekat dengan kita lah. Universiti Putra Malaysia, Universiti Malaya dan sebagainya. Okay? Lulusan matrikulasi berpeluang memohon pekerjaan dan perkhidmatan awam. Okay, diiktiraf oleh universiti luar negara bergantung kepada universiti mana satu, pembayaran oleh kerajaan bagi mereka yang layak. Bagi keluarga yang B40 yang jumlah pendapatan keluarga adalah kurang daripada 4,800, kamu akan dapat duit saku sebanyak 250 kalau tak silap saya. Setiap bulan kamu dapat duit sebanyak RM250 ya, 1 bulan.
Lepas tu yuran pengajian memang ditanggung oleh kerajaan. Kalau kamu pergi ke college swasta, kamu ambil pre-university course, foundation course, okay, kamu perlu bayar untuk yuran sekurang-kurangnya 10,000 hingga 15,000 dan ini ditanggung sepenuh. Okay, dan kemudahan dan penginapan adalah percuma, okay, sebab anda akan tinggal di college matrikulasi. Pelbagai aktiviti pelajar, maksudnya ada persatuan, ada badan uniform dan sebagainya. Okay, laluan pantas ke universiti kerajaan seperti yang saya katakan tadi, ia adalah satu tahun saja berbanding dengan tingkatan 6 yang merupakan 1,5 tahun. Okay, so ini adalah sedikit sebanyak tentang matrikulasi. Dan saya nak ingatkan kepada anda ya, okay, memang banyak keistimewaan dekat sini ya. Kamu masuk matrikulasi ya, okay. Tadi saya dah kata kan, kamu akan layak untuk pergi ke universiti. Okay, ijazah. Okay, untuk kamu dapatkan ijazah ini ya, kamu kena buat keputusan yang baik. Keputusan akademik kena cemerlang. Cemerlang, bukan lulus. Keputusan akademik, okay, okay, kena bagus. Cemerlang. Apa maksudnya cemerlang? Mungkin kamu tak faham di sini berapa A ke bukan. Di college, kamu punya adalah CGPA. Kamu ingat inilah 3.0. 3.0 lebih kurang sekurang-kurangnya kamu punya result kena adalah B. Okay. So that's why tadi saya dah kata untuk keputusan kamu berada di CGPA ini tolong fokus dengan mata pelajaran jurusan okay, yang kamu boleh kuasai. Bukan jurusan untuk glamour, tetapi jurusan yang anda boleh kuasai. Okay, mata pelajaran yang anda memang boleh kuasai. Okay, so matrikulasi ini nanti saya akan tunjukkan beberapa benda soalan ya yang selalu pelajar tanya punya. Okay, setakat ini ada soalan yang tertentu yang kamu nak tanya ke? Okay, let me just check your chat box first. Okay. Mathematics C. Yes, mathematics kena C. Tak ada. What do you mean by that, Nisha? Tak apa. Okay. Oh, MSA plus. Sorry, I cannot understand the chat box there. So just setakat ini ada soalan yang kamu nak tanya. Ada soalan yang nak tanya. Ada. Yes or no? Just tell me yes or no. If no, then we continue. Okay, so sesi soal jawab yang selalu mereka tanya ya. Saya akan tunjukkan dokumen ini. Saya nak tunjukkan dokumen ini. Sekejap Ada satu benda yang penting Ada satu benda yang penting. Okay, saya nak tunjuk. Tak ada pula. Sekejap. Okay, saya buka ni. Okay. There's this thing here, that I want you to take a look. Soalan lazim. You need to read this, There's a document on soalan lazim in the website itself. Later also I will post it up. Soalan lazim kamu kena baca tau. Okay. Nombor 1 yang saya highlightkan. Di sini ada lebih kurang berapa page? 26 page. Tapi saya takkan baca semua. Jangan risau. Saya hanya nak highlight benda-benda yang penting sahaja ya. Kita tengok kepada muka surat ke-10. Okay. So soalan yang kamu akan tanya adalah yang pertama adalah ini. Okay. So kamu akan tanya berapa yuran. Okay. So ini adalah yuran. Sangat-sangat murah. Kalau kamu pergi ke swasta kan, kamu tak akan dapat, okay, kamu tak akan dapat, okay,
Ini tidak termasuk yuran MUET ya. Okay, so ini adalah yurannya. Itu adalah nombor 1. Nombor 2, okay, di mana lokasi program matrikulasi dijalankan. So, program matrikulasi dijalankan di 15 buah college matrikulasi KPM. So, maksud 15 buah ini ya, hampir setiap satu negeri ada tempat, ada pilihannya. Okay, dan 2 college MARA yang ini untuk pelajar-pelajar Bumiputra. Okay, dekat sini dah ada. You tengok kepada Negeri Sembilan ya. Tengok kita ada di sini tak? Tak ada pula. Ada. Nah, tengok kita ada College Matrikulasi Negeri Sembilan Kuala Pilah. Okay, sentiasa ingat kamu jangan pilih lokasi, pilih jurusan ya. Pilih jurusan. Kalau dia berpeluang bagi anda pilih college matrikulasi, kamu baru pilih yang dekat. Okay? Jangan hanya fokus dengan yang dekat. Oh, cikgu, saya tak mau pergi sana jauh, ini jauh. Kamu pergi sana belajar 1 tahun saja. Okay? So, ini adalah college matrikulasi Negeri Sembilan Kuala Pilah. So, yang ini adalah tentang lokasi. Okay. Cikgu, soalan yang ketiga, biasanya orang tanya. Kita tengok kepada muka surat 12. Okay. Ini soalan yang selalu orang tanya ya. Saya mohon jurusan sains. Okay. Dan saya berjaya ditawarkan. Tetapi saya lebih berminat dengan jurusan perakaunan. Bolehkah saya tukar? Okay. Permohonan pertukaran jurusan bergantung kepada kekosongan. Bukan semestinya dapat ya. So, fikir dulu, fikir dengan baik. Sama ada kamu nak ikuti jurusan sains, ataupun jurusan kejuruteraan, ataupun jurusan perkaunan, ataupun jurusan perkaunan profesional. Okay, so next one. Cikgu, saya dah mohon, tapi saya tak dapat. Boleh saya buat rayuan? Boleh ya. Okay, rayuan, ni. Boleh buat rayuan. Okey ni. Rayuan boleh dibuat secara talian melalui selepas keputusan diumumkan. Boleh buat rayuan. Okey. Lepas itu ubah cikgu, saya sekarang ni saya tak suka college matrikulasi di Melaka lah. Saya nak tukar balik ke Negeri Sembilan. Boleh tak saya buat macam itu? Okey, kita tengok muka surat ke-14. Jawapan ke-19. Tengok di sini. Boleh saya mohon pertukaran college? Okay. Boleh hanya untuk mereka yang perlukan rawatan perubatan. Okay. Adik-beradik, okay, ataupun abang kakak ataupun adik yang ditempatkan di college matrikulasi berlainan. Okay. Pertukaran dari Semenanjung ke Sabah atau Sarawak. Okay, dan permohonan itu kena dikemukakan lah. Kamu boleh rujuk kepada college matrikulasi itu. Okay, di mana anda akan tinggal? Kamu akan tinggal di dalam college matrikulasi ya. Okay, tentang duit ya, cikgu, saya belajar 3 bulan lepas itu saya stres sangat lah. Boleh tak saya tak mau sambung belajar lagi? Dan kemudiannya saya pergi ke college swasta. Okey, soalan ini kita tengok kepada muka surat ke-15. Soalan 22. Okey, sekejap tengok. Ini penting Ini memang penting sangat. Adakah saya dikenakan penalti denda jika berhenti? Okey, daripada menamatkan pengajian di program matrikulasi, kamu belajar tengah jalan, kata saya tak minat dengan matrikulasi. Saya nak pergi ke college swasta belajar. Saya dah nak bekerja. Okey. So adakah dikenakan penalti? Ya. Ya, kamu akan dikehendaki membayar penalti. Okey. Kecuali kalau kamu keluar, okey, sebab kamu belajar, kamu sambung belajar di luar negara ataupun mengikuti program ijazah pertama perguruan ataupun okey, kamu ikuti program asasi
kamu mengalami masalah kesihatan, okey, ataupun sebab-sebab lain mengikut keputusan jawatankuasa. So maksudnya kalau tanpa sebarang sebab yang munasabah dan kamu berhenti, okey, anda dikenakan bayar penalti ya, membayar duit semula. Okey, bayaran pampasan. Okey, so bukan suka-suka nak masuk, suka-suka nak keluar, bukan sekolah ya. Okey, so ada peraturan yang tertentu. Selain dari itu, cikgu kata yang ini program matrikulasi ini kan kita boleh sambung belajar di luar negara. Boleh ke? Boleh. Okey, kita tengok kepada muka surat 16. Tengok, saya berminat menyambung pengajian ke luar negara. Okay, so boleh tak berikan universiti yang menerima masuk, okay, di luar negara? Ada. Kita ada di England, UK, ada di Australia, okay, lepas tu ada di New Zealand. Okay, so beberapa universiti ini, okay, yang disenaraikan di sini, King's College, okay, University of Birmingham, University of Manchester, University of Nottingham, Sheffield dan sebagainya, okay, Monash, Sydney, okay, Queensland dan sebagainya, Melbourne, Adelaide, okay, New Zealand ada Auckland, Canterbury, Otago dan sebagainya. Okay, 3 negara ini yang menerima, okay, keputusan matrikulasi. Okay. So, last, okay, page tentang profesional, perakaunan profesional ya. Kita tengok kepada muka surat 25. Okay. So, ini, okay. Kita tengok ini, okay. Perbezaannya, okay, tadi ya, kalau kamu masih tak faham apa itu jurusan perakaunan dengan jurusan perakaunan profesional, dia terdapat syarat kelayakan minima, okay? Dan apa yang akan kamu belajar di dalam jurusan perakaunan ekonomi, pengurusan perniagaan, matematik dan sebagainya. Sekejap, saya dengar ada sekejap. Okey, so tadi saya sampai dekat sini. Okey, kita tengok kepada syarat minimum. Okey, dalam tu kamu akan belajar tentang ini. Perakaunan, pengurusan perniagaan, pentadbiran, teknologi, maklumat dan sebagainya. Okey, peluang ke bidang pengajian banyak sangat. Dan jangan lupa jurusan perakaunan, walaupun kamu jurusan perakaunan matrikulasi, kamu layak mohon ke ijazah undang-undang ya. Sini ya. Undang-undang teknologi maklumat, pengurusan sumber manusia, kamu boleh mohon perakaunan, pengurusan perniagaan, ekonomi, pentadbiran, pengurusan awam dan lain-lain. So maksudnya kamu walaupun anda namanya adalah jurusan perakaunan, tetapi anda masih layak mohon khusus-khusus ini di peringkat ijazah. Okay, so jangan ditipu oleh perkataan perakaunan. Oh cikgu, saya tak minat akaun lah, so saya tak mau mohon. Bukan, kamu masih boleh mohon khusus-khusus yang lain. So untuk jurusan perakaunan profesional, you tengok dia punya fokus dengan sini. Okay, fokus di sini. Okay, dengan fokus di sini adalah berbeza ya. Ini memang perakaunan betul-betul. Okay, lepas tu kamu akan mohon ini ACCA. ACCA ini Chartered Accountant diperlukan di pasaran. So yang ini adalah tentang soalan lazim yang selalu ditanya. Okay, so saya punya presentation sebenarnya dah habis tau. I mean that is my last thing that I want to remind you. Okay, so ada apa soalan? Kamu boleh type dalam chat box. Semula. Sekejap.
Okay. Bagi mereka yang baru masuk, tolong isikan kehadiran anda di bawah seperti dalam chat box. Okay. Okay. I answer the question in the chat box first. So there's one question. Teacher, if we take matriculasi, must we take MUET? Yes, compulsory. MUET is Malaysian University English Test. It's like a test for you to test your proficiency in English. Whether you go over to the Tingkatan 6 or program asasi or program matriculasi, you will need to sit for MUET exam. MUET, Malaysia University English Test. This is a compulsory test. And if you manage to get college matriculasi, you will the college will arrange you to sit for the exam. And for this exam, you can take as many time as you want. Okay, so this one I hope I answer your question. Okay, teacher, beside MUET and our course, what subject we still need to take? Just now, I think in my slide, I show you the slide first. Let me just share the slide with you first. Wait, let me just check out this thing here. Okay, kamu kena ambil kamu ada subjek seperti biasa punya moral lah. Okay, you see, khusus wajib yang mesti diambil oleh semua pelajar, English, pendidikan Islam stroke pendidikan moral, pengajian matrikulasi dengan co-curriculum. Okay, Misha, saya harap saya jawab soalan kamu. Okay, any other question? Any other specific questions that you want to know? Teacher. Yes. Okay. For the permohonan thing, right? How long will it take to process the permohonan? I don't know about the keputusan when it will come out. Because your result of SPM lah, we are estimating around May. Maybe May will come out with the result lah. I'm not very sure with the result. So normally it will be either July or June. June or July. Okay. The earliest. Meaning that the pertempatan after we move on, the pertempatan of the place where we get also will get after July. Yeah. We will only know the location when they have the keputusan. Chair, the application, is it based on the trials result or the SPM result? Oh, the SPM result. Also, like we apply first and then when we get the result, we have to like correct. In your system, in the matriculasi, the Borang online, right? It will automatically link with your result. Oh, all right. You no need to key in one. When you enter Borang online for the matriculasi, it's more on what jurusan and then what are the things that you want to choose. Okay, so okay, how much must pay for MUET? MUET sangat murah saja, jangan risau lah, berpuluh-puluh ringgit sajalah. If one intake we didn't get it, after that we still can mohon. 1 tahun hanya 1 kali permohonan saja. Anda boleh buat rayuan. Nisha, Anda boleh buat rayuan. Okay, Yunesh, yes. Teacher, just now I saw if per account analytic per account, right? Hello? Got you can take IT also, right? Teacher? Hello, teacher. Yes, I'm listening. So we can drop account and take IT, teacher.
You will still need to take perakaunan. Oh, compulsory. For that 1 year, you need to study for the perakaunan. Oh, okay. Okay, let me just show you the slide. Let me just show you the slide first. Okay, just now I think this one. Wait, okay, I show you this one. Okay, now you see, Eunice, you don't get confused. This one, this is the, you see here, khusus yang dipelajari. Can you see it? Khusus yang dipelajari sepanjang tempoh pengajian. You learn perakaunan, you learn ekonomi, you learn pengurusan perniagaan, you learn matematik semasa Anda buat jurusan perakaunan di college matrikulasi. Faham. Okay. Kamu akan belajar teknologi maklumat kalau kamu mohon dan dapat tawaran ke universiti kerajaan, kamu dapat ini teknologi maklumat dan kamu boleh study tentang IT. Itu adalah, is a two different section. Up is here. Okay, this one is after that, what courses you can apply. Oh, okay. After you finish 1 year at matriculasi, what can you apply? So meaning, Eunice, you have to ask yourself, are you good with calculation? Because got two calculation here, mathematics and perakaunan. Okay? For people who have mathematics tambahan, okay, you can consider both. This one is professional, ACCA. After you do that, go ACCA. Okay, this one is more on other general subject. Okay, so any particular questions that you feel confused or you may still want me to explain a little bit more? Keigo Fuma tu siapa? Keigo Fuma. Oh, okay. That's okay. Okay, tak apa. Okay, any particular, yeah. Teacher, I would like to know the. I cannot hear you. Okay. Yours. Sorry, you said we should try for UPO also, right? Because yes. Right. Yes. How teacher? Okay. You said that we should mohon for UPO also because I believe you mentioned that the closing date is this week. 30 hari bulan, right? Okay. So is it the same as matriculasi that if we connect it to our this thing, automatically they will leave the SPM result? Yes. Your keputusan SPM is automatically updated in your Borang online. So you are not going to wait until you have your result only mohon. This year is a little bit different due to the pandemic and things like that. So it's a little it's different. If you follow last year, previous years, right? We wait for the result, we see for the result, then we choose the jurusan or we choose the khusus, okay, based on the result or whatsoever. But this year is different. So you cannot wait until you have your result only you decide, oh, teacher, I'm this one, then that one. When the result come out, that time is the time for you to apply for scholarship if you are qualified. Now, these 2 weeks, okay, or until early of April, your focus is quickly fill up the online form for all the choices from Kerajaan. I've been emphasizing this one many times already. So because the deadline is very, very soon, especially your UPU. There's not the second intake will be later on. Okay. So any other questions? If there isn't, then we will end the meeting here. If there isn't.
maybe no. Okay. Tolong buat matrikulasi punya permohonan. Lepas kamu dengar dah ada nota dan sebagainya, tolong buat permohonan. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Jangan tunggu last minute 15 April baru nak mohon sebab kamu kena tahu terutamanya UPU dalam tengah biasanya ramai akan mohon dan sistem itu akan jam. Jangan buat last minute. Jangan buat last minute. Saya selalu cakap jangan buat last minute. Okay. Kalau tak ada soalan, kita akan end meeting di sini. Okay. Kalau anda berminat dengan kursus perguruan nanti, kita boleh jumpa. Okay. Any other question? If no, I will end the meeting here. I'll end the sharing here. Yunesh, you got anything? So far, okay. 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 Thank you so much, Bhavinesh, Misha, Chu. Okay. So we end the meeting here. You can leave first. Please do leave first.